Selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Yang berbahagia, Dr. Farida binti Yaakob, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas dan pengarah-pengarah dari Institut Pendidikan Guru yang lain, yang berusaha, jurulatih KPPB, pegawai-pegawai dan para pesyarah sekalian. Berikut adalah wakil-wakil yang akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB bagi IPG Kampus Ilmu Khas, iaitu saya sendiri, di sini bersama dua orang rakan yang lain, iaitu Zulhelmi bin Daris dan Bong Kok Ping, dengan big idea kami, terapi merentas pengajaran dan pembelajaran murid perkumpulan pendidikan khas. Tanpa membuang masa, saya meminta izin untuk memulakan pembintangan pada hari ini. Bagi KPBB, PISMP Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran tahun 2 semester 2, pensyarah telah menggabungkan 2 kursus sekaligus. Mudahnya dapat disimpulkan bahawa kami melaksanakan tugasan kursus 2 dalam 1. Oleh hal demikian, mari sama-sama telitikan kedua-dua kursus tersebut. Pertama sekali ialah kursus PKBK 3083, iaitu terapi dalam pendidikan khas yang merupakan kursus pertama bagi KPBB pendidikan khas ini. Kursus tersebut mengandungi satu hasil pembelajaran kursus atau ringkasnya disebut sebagai HPK bagi KPBB ini. Pertama sekali merupakan HPK 4, iaitu kami mengintegrasikan aktiviti-aktiviti terapi hasil dari kajian intensif berbagai sumber dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran murid masalah pembelajaran. Bagi HPK 4, pentaksiran berterusan yang dilaksanakan dalam bentuk bentangan secara berkumpulan. Beralih kepada kursus yang kedua dengan kod kursus PKPK 3093, iaitu pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains murid masalah pembelajaran. Bagi kursus ini hanya berfokus kepada satu HPK sahaja, iaitu HPK 5, iaitu menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk murid masalah pembelajaran dengan merujuk berbagai sumber. HPK 5 ini berfokus kepada pentaksiran berterusan dalam bentuk projek, iaitu penghasilan rancangan pengajaran secara individu oleh setiap siswa guru. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, idea utama dan soalan penting ini telah dicipta dan ditentukan oleh beberapa pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas. Apakah idea utama itu? Idea utama itu ialah terapi merentas pengajaran dan pembelajaran murid perkumpulan pendidikan khas. Berdasarkan kepada idea utama ini, telah mewujudkan soalan-soalan penting yang telah dibincang oleh para pensyarah bagi membantu kami melaksanakan tugasan KPBB dengan lebih mudah dan berkesan. Baiklah, soalan pertama ialah, apakah kaedah terapi yang sesuai dalam PDP untuk MPK pembelajaran? Persoalan ini dikhususkan kepada tugasan kursus PKPK 3083, di mana siswa guru perlu mengenal pasti kaedah terapi yang sesuai dalam PDP untuk MPK pembelajaran. Seterusnya, soalannya kedua ialah, bagaimana elemen terapi boleh diterapkan dalam pengajaran matematik dan sains? Bagi menjawab persoalan ini, kami perlu menghasilkan satu rancangan pengajaran secara individu bagi kursus PKBK 3093. Baiklah, bagi soalan terakhir ialah, apakah RPH yang sesuai untuk murid masalah pembelajaran? Soalan ini meliputi elemen penilaian dalam kursus PKBK 3083 dan PKBK 3093, di mana siswa guru dikehendaki menganalisis kelebihan, kelemahan dan membuat cadangan penambahbaikan terhadap RPH yang telah dihasilkan serta menghasilkan pembentangan untuk tugasan PKBK 3083 secara berkumpulan. Pendek kata, projek penghasilan rancangan pengajaran sangat relevan dengan keperluan kedua-dua kursus dengan satu projek saja. Kemudian ini merupakan tugasan kerja khusus mengenai kedua-dua kerja khusus yang perlu kami selesaikan. Terdapat dua tugasan yang meliputi dua kursus KPPP. Tugasan pertama bagi kursus PKPK 3083, terapi dalam pendidikan khas, di mana kami perlu membentang pelaksanaan aktiviti terapi yang diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran murid masalah pembelajaran bagi saja matematik dan atau sains. Pembentangan aktiviti ini adalah dipilih yang terbaik antara ahli kumpulan dari tugasan 2 dan elemen terapi dimasukkan dalam tugasan 2 PKBK 3093, iaitu penghasilan rancangan pengajaran. Seterusnya, bagi kursus PKBK 3093, kursus yang perlu kami lakukan adalah secara individu, iaitu menghasilkan satu rancangan pengajaran matematik atau sains untuk murid masalah pembelajaran yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 tahap kefungsian murid. Bukan itu sahaja, rancangan pengajaran yang dihasilkan perlu mengandungi sekurang-kurangnya 2 elemen terapi yang diintegrasikan dalam salah satu langkah pengajaran bagi menepati KPPB dengan kursus PKBK 3083. Baiklah, itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Saya serahkan kepada rakan seterusnya untuk meneruskan pembentangan.
Okay, terima kasih Lee. Seterusnya saya akan membentangkan bahawa kompetensi 6C. 6C ini merujuk kepada 6 kemahiran yang perlu diterapkan dalam diri pelajar oleh guru melalui proses PDPC sama ada di dalam kelas maupun di luar bilik belajar. Terdapat 6 elemen di dalamnya iaitu karakter, citizenship, communication, kolaboratif, creativity dan critical thinking. Penerangan yang lebih lanjut beserta dengan contoh akan dijelaskan dalam slide seterusnya. Di samping itu adalah pemanfaatan 3R. Terdapat 3 elemen di dalamnya iaitu rigor, relevance dan relationship. Rigor adalah cara kita untuk mengaplikasikan pengetahuan yang kami belajar ke dalam situasi sebenar. Seterusnya, relevance merupakan cara kita menghubungkan pengetahuan yang kami belajar dengan subjek lain. Dan akhirnya, relationship merupakan cara kita meningkatkan hubungan dengan orang lain. Sama juga penerangan yang lebih lanjut beserta dengan contoh akan dijelaskan oleh rakan saya sebentar lagi. Seterusnya, pemanfaatan 3E. 3E membawa maksud engage, enhance dan extend. Engage merupakan orang-orang yang terlibat serta aplikasi yang digunakan untuk melakukan sesuatu tugasan. Seterusnya, enhance membawa maksud peningkatan di mana penggunaan teknologi maklumat akan membantu kita memperoleh maklumat di dalam buku teks, di luar buku teks. Contohnya, kami boleh merekod apa yang telah buat dan boleh melihat balik untuk memperrefleksi. Akhirnya adalah extend. Seterusnya, ini merupakan Google Site yang kami hasilkan bagi kursus PKPK 3083 dan PKPK 3093. Dalam Google Site ini telah mengandungi hasil pembelajaran bagi kursus-kursus ini, hasil kerja serta maklumat tentang terapi dan Math and Science bagi MBPK serta refleksi ahli kumpulan selepas mengambil kedua-dua kursus ini. Seterusnya adalah Padlet yang digunakan untuk kursus PKPK 3083. Dalam Padlet ini, kami telah memuat naik segala tugasan tutorial yang telah kami siap dan orang awam boleh mengakses dan memberi komen di bawah tugasan tersebut. Kami juga telah menjemput rakan-rakan dari universiti lain seperti USM untuk memberi komen. Dalam Padlet ini, terdapat juga elemen 6C. Pertama sekali adalah kolaboratif. Dalam tutorial ini, kebanyakannya adalah aktiviti kumpulan. Ini memerlukan kami untuk bekerjasama dengan ahli kumpulan bagi menyiapkan tugasan ini dengan baik. Seterusnya, Sasya. Semasa menyiapkan semua tugasan ini, kami telah bertanggungjawab untuk memberi idea serta memberi sumbangan kepada kumpulan supaya tidak menjadi penumpang dalam kumpulan. Yang ketiga adalah creativity. Kami telah berfikir secara kreatif untuk merancang aktiviti yang menarik supaya dapat menarik minat dan perhatian MBPK untuk belajar dan memenuhi keperluan mereka. Yang keempat pula adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini bermaksud boleh berkongsi ilmu dengan pihak lain di mana ini merupakan salah satu tujuan kami membuat naik hasil tugasan ini ke dalam Padlet. Supaya orang awam boleh mengakses dan melihat hasil tugasan kami. Seterusnya adalah pemikiran kreatif. Sebelum merancang aktiviti, kami akan berfikir dan menganalisis keperluan MBPK supaya boleh memilih terapi yang sesuai untuk mereka. Kami juga menilai aktiviti yang telah dirancang untuk memastikan aktiviti ini adalah sesuai dengan tahap mereka. Yang terakhir adalah komunikasi. Kami sentiasa berbincang dalam kumpulan dengan pelbagai mod komunikasi seperti WhatsApp, Google Meet dan sebagainya untuk berbincang dengan tugasan. Bukan itu saja, dalam Padlet ini juga wujudnya kerangka 3E dan 3R yang akan dibentang oleh rakan saya dalam slide seterusnya. Sekarang saya akan menjemput rakan saya, Zoom, untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih rakan saya, Bong. Seterusnya saya akan menerangkan komponen 3R dan 3E, iaitu yang terdapat dalam bengkel terapi pertuturan bagi murid berkeperluan pendidikan khas dan bengkel desa kuliah. Untuk 3R, kita ada rigor, relevant dan relationship. Untuk rigor, kita ada, untuk rigor ini, dia berkaitan dengan pemilihan terapi untuk murid berkeperluan khas yang kita dapat tahu daripada bengkel yang telah kami ikuti, iaitu bengkel terapi pertuturan bagi murid berkeperluan khas serta bengkel desa kuliah untuk subjek matematik. Untuk relevance, ia berkaitan dengan penggunaan ilmu untuk merancang aktiviti yang sesuai. Jadi hasil daripada bengkel yang kami ikuti tadi, kami akan gunakannya untuk merancang aktiviti yang sesuai untuk murid ABPK bagi menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang sesuai dan menghasilkan satu aktiviti simulasi untuk murid MBPK sesuai dengan keperluan mereka. Ini dapat dilihat pada Google Site yang telah kami hasilkan. Dan seterusnya adalah relationship, di mana kami mengekalkan hubungan dengan penceramah dan pensyarah serta rakan-rakan satu kumpulan. Untuk relationship ini, kami bertanyakan kepada penceramah bagaimana pengalaman mereka ataupun sedikit sebanyak mereka dapat memberikan idea-idea kepada kami, dan untuk pensyarah juga kami selalu
berjumpa dengan pensyarah untuk bertanyakan tentang tugasan yang kami hasilkan dan mendapat amalan balas daripada mereka. Untuk 3E pula, terdapat 3 komponen iaitu engage, enhance dan extend. Untuk engage adalah lebih kepada penggunaan teknologi. Untuk ini, dia berkaitan juga dengan Padlet yang telah kami hasilkan, iaitu di mana kami menggunakan teknologi iaitu Padlet untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan tugasan yang telah kami hasilkan selama ini dan dikongsikan kepada orang ramai. Dalam pada itu, untuk media terapi pula, kami juga menggunakan teknologi iaitu Google Meet untuk sesi perkongsian maklumat kepada orang lain. Untuk enhance pula, ia memberikan pendedahan tentang terapi dan psikologi dan digunakan dalam RPH. Untuk ini, hasil daripada bengkel yang telah kami ikuti dan tugasan yang telah kami hasilkan, kami letakkan di dalam Padlet yang telah kami hasilkan dan digunakan juga dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami buat dan dikongsikan kepada orang ramai. Dan ini membolehkan orang ramai mengetahui apa yang kami hasilkan. Khususnya adalah extend, iaitu pengasihan hasil kepada awam. Ini seperti mana yang telah saya sebut tadi, RPH yang telah kami hasilkan serta simulasi yang kami buat, kami letakkan di dalam Padlet dan di dalam GoSet dan dikongsikan kepada orang ramai supaya ianya boleh digunakan lagi sebagai rujukan kepada orang lain. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.